Selamat pagi, nama saya Ong Siu Yong, nombor metrik 260177 dari PES Melaka. Hari ini pembentangan untuk subjek GM 3043 Pembangunan Organisasi. Kumpulan saya akan membentang tentang diagnosis operasi pembangunan, pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Pengenalan. Malaysia bersedia untuk beralih daripada negara membangun kepada negara ekonomi maju. Penggunaan teknologi moden dalam pendidikan bagi merumuskan dan memudahkan BBM. BBM merupakan bahan bantu mengajar yang wajar dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan PDPC supaya pelajar dapat memahami topik dengan mudah. Melalui perancangan BBM yang kreatif dan inovatif, penggunaan bahan bantu mengajar berdasarkan teknologi pendidikan perlu diaplikasikan dari semasa ke semasa bagi melonjakkan kecekapan pengajaran dan pembelajaran P dan P di samping meningkatkan minat dan tumpuan pelajar. Pada adab ke-21, dunia telah menjadi lebih berdaya saing dan peralihan kepada masyarakat berpendidikan telah mewujudkan cabaran baharu kepada guru khususnya dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan di sekolah. Maklumat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 untuk melahirkan pelajar minda kelas pertama kemahiran berfikir aras tinggi, usaha menggabungkan penggunaan teknologi maklumat komunikasi ICT dan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran hendaklah diperkukuhkan. Komitmen dan matlamat terhadap seseorang guru semakin sukar apabila masa depan dibentuk dan melahirkan insan terdidik. Sekian, terima kasih. Saya serah kepada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fifina Syafini binti Muhammad Kamarul, nombor metrik 258510. Seterusnya ialah diagnosis di semua peringkat. Pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR, merupakan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dilaksanakan di mana-mana tempat seperti di rumah, di komuniti atau tempat lain yang bersesuaian. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dijalankan telah menyebabkan kesemua sekolah, kolej, universiti terpaksa ditutup. Hal ini kerana menyebabkan pelajar tidak menghadiri sekolah dalam tempoh masa yang panjang atas tragedi wabak seperti COVID-19 atau keadaan lain. PDPR diterapkan dengan persetujuan pendaftar negeri. Kaedah diagnosis yang dilaksanakan ialah pendekatan kualitatif digunakan dalam diagnosis operasi pembangunan PDPR. Pendekatan tersebut diaplikasikan berdasarkan peristiwa dan proses yang berlaku sepanjang pelaksanaan PDPR. Oleh itu, pendekatan kualitatif merangkumi soal selidik yang mengguna Google Form. Temu bual merupakan kaedah pengumpulan data supaya dapat mengetahui lebih lanjut faktor bebanan seorang guru semasa melaksanakan PDPR. Temu bual juga adalah cara yang bagus untuk memberikan soalan secara terbuka supaya dapat info secara terperinci. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Rosma. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Rosmawati binti Saari, nombor metrik 258835. Saya akan sambung penerangan daripada rakan saya tadi, iaitu
perincian diagnosis yang dilakukan di semua peringkat. Okey, isu dan permasalahannya ialah yang pertama adalah waktu PDPR yang berbeza. Ianya menyebabkan kandungan asas mata pelajaran tidak dapat disampaikan kepada pelajar. Wujud juga jurang pembelajaran yang ketara di antara pelajar dan keperluan khusus mata pelajaran tidak dapat dipenuhi. Okey, yang kedua, permasalahan yang kedua ialah pemberian kerja rumah yang tidak terancang. Pelajar terbeban dengan lambakan kerja rumah yang diberi oleh guru. Kerja sekolah pelajar juga tidak sempat disemak oleh guru dan dikembalikan kepada mereka. Bebanan kepada ibu bapa yang mana ibu bapa yang bekerja tidak dapat membantu untuk melaksanakan kerja sekolah yang banyak. Okey, permasalahan yang ketiga ialah pendekatan PDPR yang tidak sesuai, yang mana kekangan peranti oleh setengah pelajar, kekangan peranti dan juga akses internet. Seterusnya masalah tidak mempunyai peralatan komunikasi seperti telefon pintar dan juga talian telefon maupun talian internet. Okey, halangan perubahan yang dijangka dihadapi. Okey, yang pertama kekurangan guru. Mengikut kajian kategori prasekolah, bilangan murid lebih kurang anggaran dalam 208,000. Sekolah rendah 2,741,000. Sekolah menengah 2,037,000. Jumlah keseluruhan pelajar di Malaysia adalah lebih kurang 4,900,000. Kekangan ini yang kekangan guru. Okey, kemudiannya tiada peranti ataupun internet. Yang mana kalau kita ikutkan masalah ketiadaan peranti dan juga internet ini menyebabkan pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran secara PDPR. Masalah yang dihadapi ini menjadikan pelajar kurang keyakinan diri dan mereka juga tiada akses untuk belajar. Jika alat peranti tiada, maka kemudahan internet juga tiada. PDPR adalah antara aduan kebanyakan ibu bapa yang mana anak-anak sukar untuk belajar dengan kaedah PDPR ini. Okey, kurang sokongan ibu bapa. Ibu bapa kebanyakan yang bekerja tidak berapa menggalakkan sesi pembelajaran melalui PDPR kerana sukar ibu bapa untuk memantau. Okey, kemudiannya gangguan persekitaran. Gangguan persekitaran ini seperti gangguan jalur lebar internet ataupun gangguan yang melibatkan isu seperti masalah emosi, seperti maksudnya bila kita melakukan kaedah pembelajaran secara PDPR ini, kebanyakan emosi pelajar, emosi guru juga sebenarnya terjejas, secara tak langsung terjejas. Okey, tahap penguasaan murid menurun. Tahap penguasaan murid menurun ini yang mana kecemerlangan akademik merupakan penunjuk utama pencapaian tahap kemahiran pelajar. Namun apabila kita menggunakan kaedah PDPR ini, banyak kemahiran yang kita tidak dapat perolehi daripada pelajar. Maksudnya kemahiran dari segi kemahiran bahasa mereka, aktiviti, kepribadian, simulasi. Okey. Elemen luaran seperti persekitaran dan guru di samping faktor pelajar sendiri mempunyai peranan penting dalam kejayaan pelajar. Gaya pembelajaran yang berkaitan dengan mempunyai kaitan yang besar dengan pencapaian akademik. Okey, saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuriha binti Mak Zain, nombor metrik 260102, menyambung dari segi tindakan dan mengatasi halangan. Pertama, bantuan daripada pihak kerajaan yang mana Kementerian Pendidikan bolehlah menyalurkan bantuan yang berterusan bukan sahaja dari segi kewangan, malah juga meningkatkan keperluan logistik dan prasarana yang bertujuan melancarkan proses pembelajaran secara maya. Yang kedua, modul.
Modul pembelajaran perlu dikaji dan dipermudahkan. Ada mata pelajaran yang telah digabungkan sukatannya agar tidak terlalu membebankan tetapi masih mengekalkan konten iaitu sukatan pelajaran yang diperlukan. Dengan cara ini lebih memudahkan guru dan pelajar mengadakan sesi pembelajaran PDPR. Next. Ketiga, memberi motivasi kepada ibu bapa atau penjaga, yang mana bimbingan dan motivasi diperlukan oleh setiap lapisan masyarakat, termasuk ibu bapa dan juga penjaga, di mana pelajar hendaklah diberikan kata-kata semangat agar mereka dapat sentiasa bersama dengan anak-anak untuk memastikan kehadiran anak-anak mereka mengikuti kelas di atas talian. Juga memberi sokongan supaya anak-anak tidak terlepas jadual yang telah dibekalkan. Yang mana yang keempat, jadual PDPR yang tidak membebankan. Termasuklah jadual waktu yang tidak fleksibel dan membebankan. Ia boleh mendatangkan kurang minat kepada pelajar untuk belajar. Oleh itu, guru perlu peruntukkan masa PDPR yang terancang secara sistematik, berstruktur dan seimbang agar tidak berlaku lambatan kerja sekolah yang boleh terjurus kepada beban kepada guru dan juga kepada murid. Sekian, terima kasih.